Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir. Wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Yunus. Surah Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi ajaba. Akana lin-nasi ajaba. An awhayna ila rajulin minhum. An awhayna ila rajulin minhum. An anzirin nas. An anzirin nas. Wa basyiril ladzina amanu. Wa basyiril ladzina amanu. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafirun. Qala al-kafirun. Inna hadha lasahirun mubin. Inna hadha lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladhi alladhi khalaqas samawati wal ardh الذي خلق السماوات والأرض fi sittati ayyam في 6 أيام thumma istawa 'alal 'arsh ثم استوى على العرش yudabbirul amr يدبر الأمر ma min syafi'in illa min ba'di idhnih ما من شفيع إلا من بعد إذنه dzalikumullahu rabbukum ذلكم الله ربكم fa'buduh فاعبدوه afala tadhakkarun. أفلا تذكرون. Baik, ini ialah surah Yunus. Surah Yunus ni memberi menghurai secara detail kenapa perantaraan dalam ibadat, dalam doa, dalam apa saja ni tidak boleh. Iaitu ini ialah surah yang memberi tahu secara perinci, iaitu bermaknanya tawassul kepada orang mati, ataupun tawassul kepada dengan orang hidup untuk dapat habuan dunia. Habuan dunia itu semaya aja, habuan dunia, nak tu nak ni. Iaitu dia buat ni kerana dia rasa dia minta tolong Nabi, wali, malaikat ni kerana dia rasa mereka ni ada kuasa tertentu. Orang Cina minta tolong dengan tok nenek dia yang sudah mati. Maksud tok nenek yang sudah mati ni akan ke syurga. Atau dalam ramai-ramai itu adalah seorang pergi syurga. Maka puja tok nenek tu supaya tok nenek tu menyampaikan apa yang dia nak kepada Tuhan Allah. Yang Cina sekarang sudah tak pernah berdoa kepada Tuhan dah sekarang. Minta tolong direct kepada tok nenek dah. Minta dengan tok nenek betul dah sekarang. Akibat daripada minta dengan tok nenek, maka berhala tok nenek tu dia buat. Jadi puja mula-mula puja Nabi, wali, malaikat ni. Kemudian bila lama tu payah nak fokus. Orang kemudian jadi payah nak fokus, maka akibat payah nak fokus dia buat gambar mula-mula. Lepas buat gambar zaman Nabi Nuh kan? sebelum Nabi Nuh lagi. Oh. Inilah lagu ni lah semua kufuran lagu ni lah. Mula-mula dia pergi kubur untuk dapat berkat lah sebagainya, minta doa di kubur lah. Mula-mula berlaku sekarang ni kepada Habib Syiah. Pokok ni penunggu kubur lah dia. Kemudian Cina pula gitu. Kemudian bila lama masa dia puja gambar pula. Gambar tu mudah sikit nak fokus. Lepas puja gambar tu lama-lama tu anak cucu kemudian tu
buang gambar tu buat berhala. Puja berhala direct. Lepas tu anak cucu pada tu pula percaya berhala itulah pula Tuhan. Oh tu. Jadi tak jangkit biasanya daripada perasaan hati je. Yang kita hati. Iaitu dia kira orang yang mereka yang Tuhan sayang ni akan menyampaikan hajat kepada Allah. Dan dipanggil Samai Tumuha, mereka menama-namakan dengan beri pangkat. Diberi pangkat. Nabi Isa diberi pangkat anak Tuhan. Orang Hindu beri pangkat kepada malaikat tu sebagai anak perempuan Allah. Anak perempuan. Kristian anak lelaki. Budai. Hindu tu anak perempuan. Gitulah. Lepas tu Cina ni pula dia puja orang yang boleh beri pendapat apa semua. Dan saya senantiasa berdoa supaya nama saya, kubur saya tidak dibuat pemujaan lah. Ni masalah besar ni. Nabi kata, jangan, ya Allah ya Tuhan aku, janganlah kamu buat kubur aku ni masjid, tempat puja. Saya pun gitu lah, minta doa pada Allah Ta'ala supaya tidak saya ni kemudian akan dipuja. Kalau dah kita ni antara orang mula-mula buat sebar agama ni, antara daripada ramai-ramai yang buat tu. Jadi mereka ni ambil yang orang yang mula-mula sebar tu, jadi pemuja dia pula. Kitanya yang larang dah ni. Akhir sekali kita sendiri dipuja oleh anak cucu. Jadi senantiasa awak semua pun senantiasa akan doa. Biasanya anak murid lah Jack Teguh ni. Jack Teguh ni gini. Maka lama-lama cerita yang kita ajar tu hilang. Keluar hebat kita pula jadi. Sedangkan kita tak ada hebat apa. Yang kita buat tu hanya tutup tai je. Kemudian apabila sampai satu masa cerita yang kita bawa tu hilang, keluar cerita hebat kita pula. Lepas tu dia tambah cerita dongeng dia pula lah. Tambah cerita dongeng tu mula. Jadi Nizamuddin yang di India tu, gambar Nizamuddin ada dalam poket setengah-setengah pokok tali. Ambil berkat dah. Ambil gambar dia. Di Kelantan sana, orang Kelantan pula ambil gambar tu kenali bulan pers dalam back pocket supaya duit senantiasa ketat. Minta berkat tu. Pada apa dah mula tu. Gambar tu Muni Aziz sedang baca doa tu dia letak bawah bantal. Di Kelantan sana letak bawah bantal. Untuk dapat ong. Jadi Nabi sudah Tok ni Aziz tu, mana dia tidur atas doa Tok Guru lah. Tu tak lama tu. Kubur Tok Kenali sudah dibuat buat tempat bersejarah dia lah, di mana gambar-gambar dia diletak di masjid Tok Kenali itu sendiri. Dan dia bubur dan cumi. Gambar-gambar Tok Kenali itu gambar dulu mula-mula. Jadikan sebagai bahan sejarah. Bahan sejarah dulu mula-mula. Kemudian kalau dia bubuh apple, buah limau, bubuh calak situ tak ada dah. Tokoh dah lah. Kubur Tok Kenali sudah disembelih kambing. Kubur hari beranak. Hari beranak Tok Guru Tok Kenali. Oleh cucu dia. Dia mula cucu. Jadi cucu dia ni ada dua grup, satu ahli bid'ah, satu ahli tauhid. Jadi yang ahli tauhid kawan saya tu tak boleh naik atas masjid Tok Kenali sendiri nak solat. Sepupu dia larang. Sebab sepupu dia monopolis masjid. Masjid Tok Kenali ke? Masjid Tok Kenali tak boleh naik. Di Kelantan. Lagu ni lah akan berlaku. Jadi kalau awak tengok dengan saya mati mana-mana, tak usah bawa saya balik. Tanah situ. Kalau awak dengar saya mati, tanah situ.
Kalau saya mati itulah. Dikubur, satu kubur, dia terpecah daripada orang. Jangan bubuh nama, jangan tanda apa, sosok tanda siapa. Ingat gitu. Nah, tak usah pergi ziarah kubur saya. Awak pergi bola, sudah. Tak usah ziarah gitu, tak usah. Maka doa je lah. Biar gitulah. Ziarah pula, mula ziarah tu anak murid dia mari dah tu. Mana tengok kubur dia mana satu. Tak start dah. Jadi kubur tu apa? Di Ipoh tu, di Kati tu apa? Kubur makam tu. Tu apa? Makam tu apa? Dah. Tok Kemong. Tok Temung. Tok Temong. Tok Sago. Tok Temong. Orang ribu. Orang Kati pun Saya tak tak tahu. ingat tu, maknanya saya tak tahu tu. Selamat tu. Jadi makam Tok Temong ni di Kati, di dekat dengan apa? Kuala Kasar dah. Kat Kuala Kasar tu, skelo sepuluh sampai tu sudah ada signboard naik. Makam Tok Temong 1 kilo. Belah sini pula makam Tok Temong 1 kilo. Sampai di kawasan tu jalan ke makam Tok Temong. Tu semua tu yang buat tu ialah orang yang pemuja kubur dia panggil. Nah. Jadi kita jangan, kalau saya awak jangan ziarah apa tak payah ziarah dah. Tanah situ tinggal. Saya pun semua. Dah Okey. tu ya. Bubuk batu ni saiz biji, baru biji tak apalah. Saya letak batu. Pum. Habis. Pasal apa? Ada di Kota Baru sana ada kubur Tok Krosan. Orang yang mula-mula sekali bawa mari hadis dan tafsir Quran ke Malaysia lah kira-kira. Daripada Kabul sana. Dia mari ajar dan masa mati dia pesan gini lah. Anak dia, cucu dia tunjuk kubur. Kubur tok saya. Tunjuk tu. Allah, start semula dah lah. Ada dah lah. Nah, gitulah. Jadi sini tujuannya kes apa ni? Kes pemujaan kubur. Pemujaan kubur kerana nak ke berkat. Berkat tu ialah satu cop mohon. Oh ni orang baik dengan dia ni. Tuhan takkan tak buat kira. Tu dia. Nah? Gitu. Baik, kita mula ni. Jadi cerita nak beritahu daripada sininya, cerita ni iaitu cerita tawassul, cerita perantaraan, cerita pemuja kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tuhan saja yang tahu makna sebahagian daripada ayat ni. Maknanya ada dalam ni perkara-perkara yang kita tak tahu. Ada dalam ni perkara-perkara yang kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, maka saya kiralah tak ada siapa yang tahu. Jadi tak usah nak selidik sebab Tuhan tak nak beritahu. Yang pentingnya isu yang Tuhan bawa tu je. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah dia ayat-ayat. Itulah dia. Tu dia. Gitu. Itu dia ayat-ayat tentang iaitu Quran. Kitab tu Quran. Yang penuh hikmah dalamnya. Hikmah situ maknanya dalam tu ada dua perkara yang besar. Yang besar dua perkara. Iaitu dalam tu ada petunjuk bagi siapa yang belajar. Dan akan dapat rahmat bagi siapa-siapa yang amalkan isi kandung dia. Nah. Jadi Quran ini untuk memberitahu, mengajar kita cara hidup sempurna atas muka bumi dan akan jadi lebih sempurna lagi di akhirat. Di dalamnya ada tauhid. Ada risalah. Risalah ni ialah undang-undang, fiqh lah. Hukum-hukum fiqh dalamnya. Ada risalah, ada tauhid, bukan yang mengesahkan Tuhan, nak kenal Allah macam mana. Yang kedua ada berkenaan risalah. Yang ketiga berkenaan infak. Yang keempat berkenaan dengan jihad.
Di samping itu adalah cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Rasul, nah, yang akan mentahqiqkan, meneguhkan hati siapa-siapa yang belajar. Ini ayat untuk Faizal ni, Afiq ke, siapa saja yang sanggup sebar agama ni. Ayat ni rujuk pada orang tu lah. Ni dengar baik-baik ni. Jadi kalau kian buat, maka ayat ni untuk awak lah. Akan alinnas, apakah sangkaan? Apakah sangkaan manusia? Apakah manusia tu? Apakah sangkaan manusia? Bahawasanya dia tu heran. Apakah mereka tu berasa heran? Ataupun patutkah mereka tu berasa heran? An auhayna ila rajulin minhum, bahawasanya kami telah beri wahyu ni kepada satu orang lelaki di kalangan mereka. Ayat mula-mula, tafsir mula-mula ni ialah Nabi Muhammad. Heran dia. Pasal Nabi ni tak pandai baca menulis. Heran dia. Ni berlaku pada Qiyas semalam ni kata. Ni. Apa dia? Akan alinnas, apakah patut bagi manusia berasa heran, an auhayna ila rajulin minhum, bahawasanya kami telah beri wahyu kepada, beri faham agama, beri wahyu, beri faham agama kepada salah seorang daripada mereka, orang kucing. Dia pun kata, kalau kamu nak erti Quran, mesti pandai cakap Arab. Dia kata gitu. Dia kata gitu. Kalau nak erti agama ni mesti orang pandai Arab. Takkan awak ex-gitaris. Dia kata memang gitu. Tak patut, maknanya tak patut orang macam awak ni faham agama. Tu mana dia. Yang mana tugas orang tunya ialah anzirin nas, iaitu tugas Nabi lah, atau siapa-siapa yang sebar agama ni, supaya memberi ancaman kepada manusia. Wa basyiril ladzina amanu, dan memberi berita gembira bagi mereka-mereka yang telah beriman, iaitu berhenti buat syirik. Dulu ada buat, sekarang berhenti. Annalahum, bahawasanya mereka itu, untuk mereka qadama sirkin 'inda rabbihim, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Qala al-kafirun, dan berkata orang-orang kafir. Mana siapa dia buat ni, siapa dia buat kerja ni, kedudukan mereka tu tinggi di sisi Tuhan. Siapa dia beritahu ni? Allah Ta'ala beritahu. Supaya siapa yang belajar tu, mana tu guru yang ngajar dia tu mesti beritahu bahawasanya mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan apabila sebar agama ni. Beri peringatan pada manusia, beri ancaman pada yang engkar. Qala al-kafirun, berkata orang-orang yang engkar, inna hadza, tidaklah ini Quran ini dia tak kata ada Qurannya, dia kata dia ini pula. Dia sepatutnya dia kata Quran. Dia tak kata Quran tu, dia kata dia ni, ini dia ni, Nabi Muhammad. Dia ni dia ni orang siapa-siapa yang sebar. La sahirun mubin, adalah tukang sihir yang jelas nyata, iaitu sesaknya jelas nyata. Tak ada wahabi dah dia. Wahabi dah dia. Sesak dah. Siapa yang buat saja akan dapat tuduhan ni. Kalau tak dapat tuduhan ni maknanya dia tak buat kerja. Sebab tu kumpulan tabligh ni tak ada kerja, tak ada orang kata dia gitu tu. Betul ke? Orang tabligh tak ada, orang tak kata dia sesat. Cuma orang katanya, Allah serabut nak buat tabligh ni. Gitu je. Tak sesat. Mereka semua tak kata sesat. Betul. Dok bawa beg, dok bawa periuk sana sini tu. Penuh masjid tu, tak ada siapa kata sesat. Mudah ya.
Iaitu tak buat kerja. Tak buat kerja apa? Memberi tahu kekufuran dalam hati manusia. Tak buat hal tu, dia tak kata sesat. Orang yang sesat tu akan kata sesat kepada orang yang sebab kamu. Tak boleh lari dah. Dia memang gitu dah. Jadi kalau awak berasa tak nak orang kata hina awak tak usah buat kerja ni. Baru straight masuk neraka tu pula. Pasal tanggungjawab berarti kena beritahu. Nak lagi? Nak lagi? Tulis kan ayat dia. Pusing kan ayat dia. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Dalil ni. Kenapa kita kena sebar agama ni? Kerana apa? Benar-benarlah Tuhan kamu itu Allah. Alladhi khalaqas samawati wal ard. Dialah Tuhan yang kita nak sebar ni. Tuhan yang Allah Ta'ala ni ialah Tuhan yang mencipta langit dan bumi bersama-sama dengan kita sekali dan segala-segala makhluk-makhluk lain. Tuhan tidak perlu dibela. Tapi siapa dia bela, Tuhan akan balas. Siapa dia engkar, juga akan dibalas. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Jangan kata 6 hari dah, 6 masa. Walaupun ayam tu mana hari. Hari sini rujuk pada dunia. Tetapi ini masa ni sebelum buat dunia lagi ni. Apa masa dia buat tu dalam masa 6 masa. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Taala istiwa atas arasy, bersemayam atas arasy. Selayak Tuhan lah. Macam mana dia istiwa tu tak tahu lah. Bersemayam macam mana tak tahu. Yudabbirul amr, tapi yang dia beritahunya ialah ayat muhkam ni, ayat yang mudah nak faham ni, iaitu yudabbirul amr, yang mengurus mentadbir segala makhluk yang dia cipta. Kehendak makhluk tu, apa saja makhluk tu, apa yang dia nak, apa yang dia hajat, keperluan dia. Apa Tuhan cipta manusia ni tak cukup syarat. Tak cukup syarat, bukan tak cukup syarat, tak cukup syarat. Awak jangan salah faham saya kata tu. Dia cipta manusia ni sempurna belaka, tetapi dia tak beri yang ni. Apa dia? Apa yang awak nak, awak kena minta dengan dia. Itu yang dia tak beri. Dia tak beri sekali dengan ciptaan. Apa yang awak kurang tu kena minta. Itu dia tak beri. Tujuan tak beri tu untuk minta. Siapa dia minta, dia beri. Siapa dia sombong dalam minta tu, tu bukan neraka pula. Sombong ni makna perantara. Jadi yudabbirul amr, yang mengurus mentadbir makhluk tu, iaitu dia cipta, dia memiliki, dia memberi segala keperluan hidup. Keperluan hidup. Kita tak sedar keperluan hidup kita ni banyak. Kita tahunya lapar nak makan. Kita tahunya panas nak sejuk. Sedangkan panas sejuk tu sendiri ialah pengurusan Tuhan dah. Ma min syafi'in, maka tidak ada lagi satu orang pun yang boleh beri syafaat kepada siapa-siapa illa min ba'di idnih, melainkan selepas diberi izin oleh Allah. Ada Nabi sinilah. Nabi ni dia beri, Nabi Muhammad terima syafaat tu. Nabi Muhammad beri kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad beri, bahagian Nabi Isa beri kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad beri kepada Nabi Musa, semua Nabi-Nabi dia beri satu-satu. Syafaat kepada untuk Nabi-Nabi masing-masing. Dan Nabi masing-masing itu akan beri syafaat itu kepada orang yang layak terima oleh umat-umat masing-masing. Betul gitu. Jadi Nabi tak pernah tabi'in, maka Nabi beri kepada sahabat dia. Sahabat dia kirim, beri kepada tabi'innya adalah senarai. Yang senarai itu, okey, awak senarai awaknya ni. Lepas tu anak buah awak ni, yang bawah-bawah tu,
Yang siapa surat yang tak buka lagi tu anak murid dia. Anak murid dia. Jadi beri pada orang tu. Orang tu pula buka. Beri pada murid dia. Siap anak murid dia tu ada siapa surat masing-masing pula. Itulah contohnya lah. Iaitu dalam surat tu ialah syafaat untuk anak murid dia. Anak murid dia buka siapa surat tu, ada untuk anak murid dia yang bawah dia pula. Terus sampailah ke kita, sampai ke anak buah kita pula bawah. Maksudnya dia bukan daripada Nabi, apa yang Allah kehendaki. Gitu. List tu sudah ada dah. List tu ialah man syahida bil haqq, iaitu orang yang bersaksi dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa la ilaha illallah Musa Rasulullah gitu. Nabi Isa Rasulullah. Nabi Nuh Rasulullah gitu. Nah, tu pun apa pendapat saya je lah tu. Hadis yang tidak mengata gitulah. Nah, bila saya kata pendapat saya, awak nak pakai pun tak apa, tak nak pakai, tak perlu pakai, untuk pergi faham je lah. Tak perlu berhujah. Tak perlu berhujah, itu pendapat saya je lah. Pasal tidak ada hadis yang kata gitu. Pendapat supaya awak faham aja. Bukan lama-lama awak kata ni hadis Ustaz Man ni. Sudah hurara pula kita. Saya bawa kamu palsu pula kita. Sebab ayat kursi kata man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapakah boleh beri syafaat melainkan dengan izinku, Tuhan kata. Bermakna yang dapat izin tu ialah orang yang tidak syirik pada Allah dan tidak buat bid'ah pada agama. Dengan syarat dia mengaku Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul. Sebab ada yang tidak buat syirik pun, tak buat bid'ah pun, dia tak buat belaka. Dia tak buat belaka. Apa? Dia syirik tak buat, bid'ah tak buat. Pasal dia tak masuk Islam pun. Dia ada lah kan. Orang tak buat syirik, ada tak buat syirik. Dia kalangan manusia ada tak buat syirik. Tapi syirik terbesar dia buat, tak mengaku Allah Tuhan. Dia syirik lain tak buat belaka. Pasal tak percaya belaka. Nah, itu dia tak percaya Allah Ta'ala tu ada. Nah, Zalikumullah, yang demikian itu, yang boleh mencipta langit dan bumi dan masa tu, bersemayam, yang Tuhan yang bersemayam atas aras tu, yang mengurus mentadbir segala makhluknya, yang akan memberi syafaat kepada siapa yang Tuhan dia izin tu, itulah Allah. Zalikumullah, itulah dia Allah bagi kamu, Rabbukum, Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga, memberi segala keperluan hidup kamu. Fa'buduhu, maka sembah dia saja, puja dia saja, ibadat pada dia saja. Surah Yasin kata fa'buduhu. Nah, hadza siratal mustaqim. Ni jalan tu. Tafsir bagi ihdinas siratal mustaqim. Apa dia ihdinas siratal? Tunjukkan yang dulu, iaitu wa'anik buduni. Surah Yasin. Wa'anik buduni. Hendaklah kamu sembah aku saja, ibadat pada aku saja, berdoa pada aku saja, berzikir pada aku saja. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan tu. Awak buat cara lain, itu bukan jalan tu. Nah, jadi sini pula fa'buduhu, maka kamu sembah dia saja. Afala tadzakkarun, mengapakah kamu tidak berfikir Allah Ta'ala yang mencipta kamu tak nak sembah dia. Ayat surah Yasin pula kata wa ma li ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapakah tidak aku nak sembah Allah yang mencipta aku? Kalau aku sembah, aku tak sembah, tentu aku balik jumpa dia. Surah Yasin. Ilaihi marji'ukum jami'a, kepadanya lah, sama ada taat ataupun derhaka, kembalian dikumpul kamu semua sekali. Wa'dallahi haqqa, dan janji Allah itu benar akan dia buat. Benar tu maknanya dia buat. Dia akan buat. Dia berjanji nak bubuh kita dalam syurga bagi orang yang beriman, maka dia bubuh. Dia berjanji nak bubuh orang yang engkar dan neraka, tentu dia bubuh. Tidaklah dia berjanji dia bubuh nak bubuh dia di dalam neraka, tapi bila sampai time
Ni baik dengan Nabi Muhammad ni dia ni. Boleh syurga. Tak boleh gitu. Nah, bukan gitulah. Innahu, sungguhnya dia Allah Ta'ala itu yabda'ul khalq, dialah yang boleh memulakan penciptaan. Adapun kita ambil penciptaan daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala sudah cipta. Contohnya buat kereta proton, besi daripada logam besi. Logam besi itu Allah cipta. Dah, plastik daripada minyak. Minyak tu Allah Ta'ala cipta. Kita tak boleh cipta minyak tu. Begitulah lain-lain. Nah, ilham yang kita ada tu pun Allah Ta'ala juga yang beri. Jadi dia yang mula penciptaan. Thumma yu'iduhu, kemudian dia boleh menghidupkan semula selepas manusia itu mati. Siapa-siapa yang nak puja siapa-siapa, dia boleh mula cipta satu, lepas tu boleh menghidupkan benda yang dia cipta lepas dia mati tu. Kalau tak boleh buat yang tu, salah satu tak boleh buat tu, tak layak itu ada. Tak layak jadi perantara. Liyajziyal ladzina amanu, supaya Allah Ta'ala boleh membalas orang-orang yang beriman tidak syirik, wa amilus solihat, yang beramal soleh tidak bid'ah, bil qist, dengan seadil-adilnya. Adilnya macam mana? Dia beriman dah, dia beramal soleh dah, cuma iman dia setakatnya, iman dia 10%. Ibadat dia yang sahih tu 20%. Hati ikhlas dia tu 50% misalnya. Ikhlas dia, ataupun 100% ikhlas. Tetapi berdasar pada ilmu tu Tuhan kira, oh boleh makan macam ni. Nah, atas dia itu seadil-adil. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang ingkar itu, lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Bagi mereka minuman daripada air yang panas. Nah, air panas ni saya selalu ibaratnya dengan matahari sebenarnya. Neraka, dia ambil api neraka tu, panas neraka tu ambil hanya 1/70 kata Nabi. Jadi saya beritahu ni ringkasan daripada banyak hadis-hadis Nabi. Buat ke satu kesimpulan, untuk cipta langit bumi panas ni dengan ambil hanya 1/70 api neraka. Jadi terpanas sekali dalam solar sistem kita ni ialah matahari. Matahari suhu dia 5 juta darjah Celsius. Kalau 1/70 kali mana 70, bermakna 370 dan juta darjah Celsius. Ingat ni, bermakna neraka tu ialah 350 juta darjah Celsius berbanding dengan matahari. Pasal matahari itu 1%, 1/70. Bukan 1%, 1/70. Bermakna panas neraka tu ialah kali 70 kali ganda lah. Jadi kalau kita rebus air, suhu air 1000 darjah, suhu api 1000, air mendidih 100 darjah. Kalau 1000 maknanya kalau kita nak masak ikan kita bakar. Nanti dengar. Sabar. Jangan tanya lagi. Air 1000 darjah, api 1000 darjah. Air yang mendidih itu 100 darjah. Nah, ibarat air yang 100 darjah tu ialah air di neraka. Yang 1000 darjah ni ialah api dia. Bermakna api tu yang 1000 tu jadi 350 juta darjah. Bermakna air tu 1/10, iaitu 35 juta darjah Celsius, lebih panas daripada matahari. 7 kali ganda daripada panas matahari. Bermakna air itu kalau simbah sikit kepada matahari, matahari itu jadi meletup, jadi debu. Matahari itu sendiri meletup. Dan manusianya, minuman dianya, lahum syarabun min hamim, minuman iaitu daripada air panas. Tak boleh nak kata mendidih ni, tak betul mendidih tu. Mendidih 100 darjah mendidih ni. Ni bukan mendidih ni. Air yang panas. Panas dia ni
agak sajalah, agak saya ya tu. Berasal pada agakkan sana ni 35 juta darjah. Agak-agak taja lah. Tapi manusia yang duduk oleh kerana kulit dia upgrade dah ni 40 hasta tebal ni, dia duduk diri dalam air tu pun tak aja. Fi samawmin wa hamimin wa dhillin yahmum la barid wa la karim. Surah Al-Waqi'ah. Mereka berdiri dalam samum, angin yang panas. Fi samawmin wa hamim, duduk berdiri dalam air yang panas. Dan duduk di bawah naungan asap api neraka yang lebih panas. Surah Al-Waqi'ah. Wa azabun alim, dan azab yang pedih. Azab yang pedih pula. Pasal apa pedih? Pasal panas sangat tu sampai hancur. Hancur mulutnya, bibirnya, lidahnya, halkumnya, perutnya. Cair jadi air. Letuk dia tapak kaki. Mana minum tu, cair belakang tu, awak cuba bayang. Jadi belon. Belon duduk di kaki. Turun semua di kaki, tak ada keluar ke punggung. Tak ada. Kita kepik tu, tak ada keluar ke punggung, keluar ke kaki. Turun ke kaki. Oh, turun bawah tu baru pecah. Oh. Ya Allah, selamatlah kami daripada api neraka ni. Amin. Bima kanu yakfurun, dengan sebab apa yang mereka dulu engkar. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya, dialah Allah Ta'ala yang menjadikan untuk kamu matahari yang cerah memancar. Wal qamara nura, dan bulan tu biasan daripada cahaya matahari. Jadi kalau awak nak puja siapa-siapa boleh. Kalau dia boleh buat matahari sendiri, boleh puja. Kalau Nabi Isa boleh buat matahari sendiri, patut bolehlah nak puja dia. Kalau Nabi Muhammad boleh buat matahari, boleh nak puja dia. Syekh Abdul Qadir ke siapa apa? Tak. Kalau tak boleh buat, tak usah. Wal qamara, dan kalau boleh buat bulan yang boleh ambil cahaya matahari bias kepada kita, boleh, tak boleh. Wa qaddarahu, dan Allah Ta'ala menetapkan manazila, tempat-tempat beredarnya matahari dan bulan, iaitu orbit. Li ta'lamu adada sinin, supaya kamu tahu bilangan-bilangan tahun. Pusing satu keliling ni mangis tahun. Wal hisab, dan bilangan hari, masa, jam tu semualah. Daripada hisab tu lah pelakunya bolehlah buat matematik. Ma khalaqallahu dzalika, tidaklah Allah Ta'ala mencipta yang demikian itu illa bil haqq, untuk zahir kebenaran. Dialah Tuhan yang mencipta kamu. Maksud maknanya dialah Tuhan yang nak beritahu kepada kita, dialah Tuhan yang layak kamu sembah. Iaitu tidak Tuhan cipta belaka ni melainkan untuk kamu kenal dia Tuhan. Kita pula nak suruh kenal tu sifat roh pula. Yufassilul ayat, Allah Ta'ala memperjelaskan. Ayat situ ialah dalil-dalil kuasa dia, kudrat dia, kekuasaan dia untuk semua orang. Tetapi yang boleh dapat pelajarannya ialah liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang tahu saja. Yang tahu apa? Tahu apa ni? Tahu apa? Bagi kaum yang tahu apa? Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Allah Ta'ala Tuhan dia. Allah Ta'ala yang layak disembah, dipuja, dia apa? Tu mana tahu. Yang lain punya tahu Allah layak dipuja, tetapi nak puja tu, nak minta tolong apa-apa tu kena pakai broka tengah jalan, macam broka tanah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada perselisihan malam dan siang. Wa ma khalaqas, dan apa saja Allah Ta'ala, wa ma khalaqallah, dan apa saja yang Allah Ta'ala cipta,
fis samawat di langit wal ardi di bumi la ayatin ada lagi berbagai-bagai dalil kudrat liqaumi yattaqun bagi kaum yang bertakwa, yang percaya, yang beriman pada Allah. Yang tak beriman tengok tu tengok yalah. Ini pula orang-orang yang sudah memeluk Islam tetapi membantah ayat-ayat Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada harapan, dia tidak berharap untuk jumpa Tuhannya. Waradu bil hayatid dunya, dan dia redha dengan kehidupan dunia. Redha dia. Macam mana ni? Macam mana ni? Ya. Orang tak berharap nak jumpa Tuhan. Orang yang Ni, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk jumpa dengan kami, dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya, dan berpuas hati, bersenang lenang di atas kehidupan dunia yang dia dapat. Watma'annu biha, dan berasa berpuas hati dengan apa saja yang ada di dunia. Walladzina hum, dan orang-orang yang an ayatina, sifat dia hak lain lagi. Mereka orang seperti ini ialah sifat dia yang lainnya ialah alladzina hum, iaitu orang-orang yang an ayatina, terhadap ayat-ayat Tuhan, ghafilun, lalai leka untuk belajar. Ayat-ayat mana Quran. Baik, lintisari maknanya gini. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap nak jumpa dengan kami, iaitu Allah Ta'ala tutup hati dia, kunci hati dia daripada nak jumpa dengan dia. Bermakna ayat ni bermaksudnya sesungguhnya orang-orang yang kami tidak berharap dia nak jumpa, kami sudah kunci hati dia untuk jumpa dengan kami. Tak bagi peluang untuk kenal dia. tu yang Islam tu. Ni. Islam. Tak bagi peluang. Kerana apa? Kerana redha dengan hidup dunia. Macam mana marilah belajar. Oh, tak ada anak sekolah. Oh, Allah sibuk anak tuition kan? Oh, ni ayat Ni ayat ni ayat tuition ni. Tak ada lah Ustaz. Kerja tali cantik. banyak surat hantar. Banyak surat nak hantar ni. Alright. Ada lain pula. Maaf Ustaz, pasal apa? Tak puas lagi tidur. Pada masuk lah pasal tak puas hati tidur kan? Tak puas hati tidur. Tidur satu hari pak dia panggil Tak berhati pun. tak puas hati lagi tidur, tak cukup lagi tidur. Penat lagi, penat. Nak lagi. Badan dah jadi berat. Berat dah. Alasan lah kata. Kenapa tak nak main belajar ni? Allah minyak kereta tak ada. Mencari minyak kereta dulu. Betul tak Ustaz? Kita berkata ya. Kita tahu dah ayat ni. Kita tahu dah, kita buat. Okey. Dah awak nak pasal tu, apa saya tak boleh apa. Jalan kaki ya tak Takut ada setengah kan nak pergi ke Turki ke apa. Kita tak boleh hencah dia. Dan kita mari 2 minggu sekali dah tu. Tahu lah kata, sorry lah. Gitu dah sungguh ni. Kadang-kadang. Tapi kalau tidak redha tak apalah ni. Kalau kita pergi tu, ni waradu ni dia senang hati ni. Hati dia. Watma'annu biha, dia berasa cukup dah. Cukup dah dengan syurga ni. Dengan syurga dunia ni. Tapi yang sebenarnya ya ujung sekali tu. Walladzina hum, dan orang yang mereka itu an ayatina, terhadap ayat-ayat kami Quran ni, ghafilun, lalai leka untuk belajar. Mana? Ayat-ayat tu maknanya Quran dan hadis lah. Nah?
Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, ma'wahumun nar. Jangan jadi gitu, sudahlah api. Jadi dah ter kan? Jangan selalu lah. Nah, ingat tu, jangan selalu. Ni tahu dah silap, tak apalah. Dia Tuhan gitu ya, dia kalau salah kita mengaku salah ya. Tak ada masalah apa dia. Bila kita berdosa, aku salah ya. Tak, jangan balance lah. Ulaika, kalau mereka terpuas hati dengan dunia, tak nak main belajar tu. Tu. Tak nak main belajar tu, kalau dia terpuas hati sungguh betul lah. Ada kawan saya kan, dia tua dah, kita ni 60 dah. Mana member 60 juga lah. Jadi anaknya besar belakang dah anak. Cucu pula. Sorry ya, brother. Saya mak dia tu anak saya, tapi dia pergi kursus apa semua. Jadi kena jaga anak saya. Anak cucu lah pula. Lebih cucu. Jadi dulu anak tak boleh main belajar kan anak. Lepas anak besar tu boleh cucu pula. Cucu pula. Lepas tu cucu pula duduk serata Malaysia kan. Anak kan duduk kahwin ni, duduk serata Malaysia. Dia pun jawab pula, sorry brother, kali hari pasal saya kena pergi jauh. Pasal anak lama tak tengok cucu. Dia puas, dia duduk sekelaminya. Puas. Sepupu saya pula betul, sepupu. Dah anak besar dah belakang ni. Maka tengok cucu lah. Agak anak balik, tak balik. Jadi tengok ke cucu. Ya. Dah sibuk selama ni. Umur 55 berapa pencet. Jadi cucu pula lah. Sibuk dengan cucu pula. Kalau bila lama sikit, 10 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, cucu kahwin pula. Sibuk dengan cicit pula. Sibuk dengan cicit pula. Yalah betul. Dia semua tu dalih aja. Dalih. Last kali ya, tahu-tahu mati. Lepas tu baru ngaku, sorry Tuhan, tak ada belajar. Bukan lagi kata, sorry brother, nanti kena pukul dia lah. Nah, syukur kita pada Allah Ta'ala, kita ni termasuk orang yang Tuhan beri hidayah untuk belajar. Kalau dia tak beri hidayah tu, berat kita ni. Ni kalau dia tak beri hidayah kita untuk belajar ni. Mak beri hidayah Islam tu beri belakang. Hidayah belajar tu tak beri. Kosong. Rasa kosong lah. Kosong tu lah. Kosong tu lah. Ayat tu. Ada yang ada duit kan, dia pergi. Ada yang ada duit, dia kosong kan. Ayat tu. Ada saudara mara saya lah. Saudara mara saya dapat saka juta duit. Dapat saka. Dia pergi ke London. London. Tak singgah nak balik ke, masa balik ke, masa pergi ke, singgah di Mekah. Nak umrah ke, dah. Lalu patah. Air raya di mana ni? Air raya New Zealand. Air raya tu pergi raya di New Zealand. Usah ke cuti biasa. Jadi kita nak bicara dia pun tak boleh kerana dia tak ada dalam negara air raya. Dia ada, dia panggil ni semua ni wat ma'annu biha. Saya ayat ni lama saya kadang untuk bagi saya faham apa maksud Tuhan ayat ni. Pasal dari segi asas pun faham dah, tapi takut ada lagi. Rupa-rupanya puas hati ni kerana tak mau belajar. Alasan semua sekali tu tak mau belajar ya.
Sorry bro, dia kata. Sorry bro, saya baru beli BMW baru. Harga setengah juta. Saya nak test drive. 280 km sejam dia bawa. Allah. 280 km sejam. BM baru kan? Sorry bro, tak boleh masuk lah. Yang laju. Waktu di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Memang bodoh ni. Mari nak bagi lah. Sorry bro, pasal baru beli kereta. Kereta apa BM? Nak test drive. Bila tengok dalam WhatsApp tu 280 km sejam. Lagi. Tu dia. Lebuh raya ni kan kalau maknanya 280. Maknanya impuh ke Kuala Lumpur tu. Sejam. Tak siapa cik. 40 minit ya. Ada lah 40 minit. Cung. Tahu tak? Cung. Sorry bro, dah accident bro. Kereta baru kan? 280. Ada seorang tu pula. Dia meniaga dapat duit banyak. Member juga ni. Dapat duit banyak. Anak tak ada. Tak boleh anak. Bini pun duit banyak. Dia pun duit banyak. Lepas tu macam mana ni? Beli BMW juga. Nak pergi ke mana-mana. Dia bukan nak boleh pergi mana-mana pun beli BMW. Lepas tu beli boat sebuah. Beli fishing rod. Hari-hari atas sungai. Marilah baca. Sorry bro, ikan tengah makan. Aduh. Berbagai-bagai jenis alasan. Ini semua dipanggil watma'annu biha. Dia berasa puas hati. Dapat. Dia kat telefon dapat duit pula. Order. Nega ke internet. Office ada. Nega ke internet. Dia beli barang, transfer ke internet duit. Barang tu tak singgah ke rumah dia. Terus ejah pergi ke customer dia belakang. Direct aja. Customer pula masuk duit dalam akaun. Tak tengok apa barang. Dia pun tak tengok customer. Tahu-tahu duit ada. Habis speedboat beli. Nak pancing Sungai Kelantan, payah nak bawa ke Sungai Kemasing. Beli Sungai Kemasing pula bot satu. Sungai Kelantan bot satu. Gitu. Tak kena pindah-pindah. Beli je lah, tak situ satu. Tak sini satu. Tu dia. Nak lagi. Ada member-member pula. Cincin saya ni 1,5 juta harga. Zamrud 1,5 juta. Dia tengok. Kata tak apalah. Tengok gitu. Dia nak cabut, tak payah pegang jari. Pegang jari bukan nak tengok pun. Dah diholok kan. Ke mana batu lah. Dia nak tunjuk ke kita. Kita tak terperaya dah lah ni. Batu tak ada apa. Bukan batu. Awak tak ada. Dinding sama untuk batu. Bukan belian. Zamrud. Sama batu. Zamrud. Bukan belian tu. Zamrud. Tunjuk ni. Lepas tu balik rumah, tak boleh letak rumah tu. Orang ropok. Tak boleh letak rumah. Orang ropok. Balik rumah tu letak, tu tak main lagi. Lepas tu, bubuh ni ada safety deposit, safety deposit box tu lah. Dia bank. Kena bayar pula simpan. Nak simpan rumah, takut kena ropok. Nak lagi. CCTV dia sekali lah rumah dia. CCTV. Kasihan. Tapi mereka ni sedikit-sedikit belakang. Kalau dia belajar ni boleh jadi ulama besar ni belakang bobok ni. Masa memang orang cerdik. Ulaika bagi mereka segini ni
Makwa muna tempat tinggal mereka ialah api bila mati. Tempat tinggal duduk dalam api. Bima kanu yaksibu, terhadap apa yang mereka telah lakukan. Bila lupa belajar, ayat-ayat Quran dilanggar. Langgar. Kita berhenti dulu dah. Kejap.